Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Maulana Muhammad. Sesungguhnya semoga Allah menempatkan tempat terpuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, seperti mana biasa, Allah masih lagi mengurniakan kepada kita masa yang cukup baik, masa yang sungguh istimewa, masanya yang sungguh segar, fresh bersama kita hari ini. Agak lewat sedikit hari ini, tapi walau bagaimanapun kita dapat juga meneruskannya, dan ini adalah merupakan satu rezeki daripada Allah SWT. Better late than never. Lebih baik lambat daripada tak buat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu apa khabar? Assalamualaikum sahabat Tuhan. Terima kasih kamu rakan setia bersama dengan Atuk. Tak jemu-jemu menimba ilmu. Hebat. Hebat. Sedikit sebanyak. Kalau satu hari dapat satu, sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Datang majlis ilmu, mendengar, mendapat pahala. Mendengar Al-Quran, mendapat pahala. Mendengar perbicaraan perkara-perkara yang baik-baik, mendapat pahala. Itulah timbunan pahala yang kita akan bawa ke akhirat nanti. Amin. InsyaAllah, insyaAllah. Hari ini sudah pun masuk hari yang ke-29, bulan 10. Bulan 10, 29. Harinya kita tak jauh dah. Nak habis dah. Tahun 2022. Kita akan pergi kepada 2023. Hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu ada yang bekerja, ada yang berehat hujung minggu, berhujung minggu. Dan sudah semestinya bagi orang yang bekerja, berehat hujung minggu lah untuk bersama dengan anak-anak dan isteri pada siang hari. Pada hujung minggu lah untuk melakukan kerja-kerja rumah, membersih rumah, lap dapur dan kuali pemulai berasap, mulai panas hujung minggu, terutama yang bekerja suami dan isteri. Sesungguhnya hujung minggu juga anak-anak dapat bersama bermesra, bersemera dengan kedua ibu bapa yang disayangi. Itu hebat. Hujung minggu cukup mahal. Hujung minggu very expensive day. Sebab itu Atuk jarang mengganggu hujung minggu. Dan kalau anak-anak kalau pergi Kuala Lumpur ke apa semua, kita kalau boleh kita nak avoid daripada menggunakan hujung minggu, kecuali program itu kebetulan mereka meraihkan atuknya. Maklumlah cucu nak jumpa atuk. Excited. Atuk datang. Wah, excited. Itu juga satu hiburan kepada anak cucu kita. Nikmatnya. Nikmat. Bila kita ada anak, nikmat. Masa dulu kita mula-mula dulu. cari girlfriend. Semoga cari girlfriend dengan harapan, nak cari yang cantik, berilmu. Maklumlah kita pun graduate, kita pun mahasiswa. Mahasiswa kan. Jadi nak carilah geng-geng mahasiswa. Geng-geng kita. Terutamanya apabila final year. Final year tu, lepas konvo ni masing-masing ada partner. Risau juga kita tak ada partner. Risau juga. Jealous sangat. Jealous. Ya, Midah, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Midah dari mana Midah? First time ke Midah masuk? Atuk rasa, iya ke first time? First time. Thank you very much. Thanks for coming. Hopefully not the first and last. Jom bagi. Atuk doakan Midah sehat. Sehat Midah. Terima kasih kawan-kawan. Egon, apa tu? Hai, Egon. Apa tu? Hai. Faizal. Ya, Faizal. Apa khabar Faizal? Thank you, jenguk Atuk. Thank you. Thank you. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Dauz. Sampai 90. Terima kasih kerana join program tu. Assalamualaikum tu. Ya, Adiwira wajah. Wajah. Bukan kereta wajah. Adiwira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acak kali dah. Ya Allah kau. Apa pun? Tapi Atuk ni orang tua dah.
Kau tukar nama. Tukar nama. Cak Khalida. Terima kasih. Minda buat apa tu? Si Kabu ke? Si Kabu tu. Waktu cana cotek. Waalaikumsalam. Ya, handsome pakcik. Damn. Damn bad. Damn bad. Damn bad. Damn bad. Terima kasih, damn bad. Damn bad. Hamidah. Tolong subscribe Atuk punya YouTube boleh? Haji Mat Atuk. You type dalam YouTube, Haji Mat Atuk. You subscribe. Tolong lah. Tolonglah. Tolong. Mida. Di Mahligai Melo. Orang Mahligai. Itulah. Orang Mahligai ni hebat. Walaupun rumah tidak seperti Mahligai. Tapi dia berada di Mahligai. Mahligai hebat. Melo. Melo. Mahligai Melai. Tak jauh lah dengan Atuk. Atuk orang peringat. Peringat pula. Hei, orang Mahligai. Mahligai. Cuci. Subscribe YouTube Atuk. Terima kasih kau mau promote sikit. Haji Mat Atuk. Tolong subscribe. Orang Mahligai. Mahligai. Cantik nama tempat tu. Mahligai. Di mana? Mahligai. Oh, Mahligai. Mahligai ni. Mahligai. Ya, Syari Safi. Salam. Waalaikumsalam. Last year, dapat pasangan. Combo. Sekali bawa mak bapak kena. Tak kahwin dengan orang lain juga tu. Wow. Wow. Itulah. Dalam sesuai dengan tajuk kita hari ini pun ada kaitan juga dengan ni. Jadi masa Atuk pun masa di Universiti Melaya dulu. Tengok orang kapur malam-malam kita pun gian juga nak kapur. Carilah juga. Dia Atuk adalah jangan buka rahsia. Nenek kau tahu nanti. Tapi top kahwin dengan nenek kau juga. Buka universiti pun. Itulah. Menarik. Tapi apa tujuan kita kahwin dulu? Wah, kita nak mendirikan rumah tangga, nak tunjukkan mak bapak kita ni lah menantu mak. Wah, kan seronok kan masa tu. Seronok. Ya, seru. Seru. Tapi ramai gigi tu. Ada yang couple daripada form 4, form 5 tau. Masuk universiti couple lagi. Tup lepas pada konvo kahwin masing-masing. Orang lain kahwin dia kalau Atuk pun heran. Macam mana pasangan boleh jadi macam tu? Atuk boleh share sikit ke? Syari. Kau dah berkenan dah. Dah love each other. Really love. Yes. It's not for free. The real one. Taking care each other. Wow. Tapi lepas combo 2 bulan. Terima surat. Kenapa ni kahwin dengan ni? Yang ni pun kahwin juga. Kahwin. Dengan orang lain. Allahu Akbar. Hey, dunia. Jam steady. Salam Tok Haji. Waalaikumsalam. Jam. Lompat. Jangan tak lompat. Terima kasih, Jam. Kerana sudi jenguk Atuk. Dan break. Yeah. Jambu. Macam ni, isteri berapa, pakcik? Jambu macam ni, isteri berapa, pakcik? Kau jangan tanya kuat-kuat. Kuat. Isteri satu lah. Mana betul baju aku, Pak? Macam tu lah. Mana boleh. Nampak, Nenek pasti jelita orang je. Lain macam. Orang Kedah suka kecek Kelantan. Wah, Muhammad Nazri. Orang Kelantan suka kecek Kedah. Ayak pi lah. Ayak telaga. Tapi dia tak kata ayak perigi. Dia kata ayak telaga. Ada perkataan-perkataan pekat Kedah sama dengan pekat Kelantan. Ada banyak. Atuk pernah berdebat, bukan berdebat lah. Masing-masing cari apa perkataan pekat Kelantan. Rupanya banyak persamaan. Dia telaga juga, dia tak panggil pergi. Mahligai dengan rumah ngam mana lagi besar? Mahligai dengan rumah gam. Rumah gam mana lagi besar? Mahligai dengan rumah ngam mana lagi besar? Mana lagi besar? Jam Street, terima kasih. Ya, Saudia. Assalamualaikum. Selamat pagi. Morning pada Tok Haji. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saudia Hamzah. Terima kasih. Sudah makan belum? Fatihah tu. Ya, terima kasih. Okey, sebelum kita meneruskan bual bicara kita hari ini, kita buat pahala sedikit. Kita sayang kepada Rasulullah SAW. Kita sayang kepada kedua ibu bapa kita. Kita baca surah Al-Fatihah dan pahalanya. InsyaAllah. Jika ada, insyaAllah. Bersaga baiklah dengan Allah. Jika ada, kita hadiahkan, sedekahkan pahala Al-Fatihah itu kepada Rasulullah, sahabat dan keluarganya, kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, kepada suami ataupun isteri, anak-anak, orang tersayang, jiran, guru-guru, sahabat, mantan ni, mantan girlfriend, mantan boyfriend, kita sedekahkan. Dan kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah. 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 Itulah pahala yang pertama yang kita dapat daripada Allah SWT, dan kita sedekahkan kepada orang yang telah tua. Ya, Mario tu, Maria dah tertulis tu semasa 3 bulan dalam alam rahim, 4 bulan. 4 bulan dalam rahim dah tertulis di Lauh Mahfuz. Siapa tunang kita, siapa girlfriend kita, siapa suami kita, siapa anak kita, berapa orang anak, semua dah ada lah. Assalamualaikum tu, Mayau. Maya ke manyo? Kalau manyo ikan. Mayau tu apa dia? Mayau. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Terima kasih Mayau kerana sudi jenguk atuk kau. Atuk kau. Assalamualaikum semua. Ya Mayau. Waalaikumsalam. Salam Pak Haji. Waalaikumsalam. Muhammad Dris. Muhammad Dris dah agenda. Muhammad Dris. Ya Dris. Ya Mak Dris. Oh ni Mak Dris ni. Mak Dris. Pimai tantu. Oi Mak Dris. Apa khabar Mak Dris? Salam Pak Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mayau. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Cici. Hey, where are you? Hey, miss you so much. Where are you? Where are you going? Hey, you missing somewhere? Oh, masih baik Atuk tak report polis. Atuk nak report polis dah. Duk pakat dengan kamu. Kamu kita report polis. Cici sudah hilang. Sudah hilang. Betul tak kamu? Kita report polis. Tapi tak sempat lah. Tak sempat report. Sebut saja terus keluar. Assalamualaikum tu HM. Dan semua sahabat duha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kau update day hari ini. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Jaga dirimu, ahlimu daripada api neraka. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusikum wa ahlikum nara. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusikum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah tajuk kita hari ini. Tajuk hari ini. Kita ambil kesempatan tajuk ini. Yang terindah itu indah. Assalamualaikum. Selamat pagi dan sihat selalu Atuk. Waalaikumsalam. Good morning. Very good morning. Sihat semua. Thank you jenguk Atuk Yayang pula. Yang terindah. Yang terindah. Hooray. Hurrah. Ni Ukraine ke Rusia. Salam tu dari France Manchester United. Bakal champion Premier League dan champion UCL musim ini. Hooray. Tapi Ten Hag bergaduh dengan Ronaldo. Ten Hag bergaduh dengan Ronaldo. Ronaldo dah merajuk dah nak join Chelsea. Ya terindah. Terima kasih ya terindah. Terima kasih. Janganlah tu saya ada ni. Itulah hilanglah. Atuk report polis. Kalau tidak, Atuk report custom. Custom. Bukan polis. Ataupun Atuk report immigration. Immigration. Check my card, Cici ni. Betul ke tak ni? Malaysia kan Indo ni. Report tengok. Sempat tak? Muncul hari ni tu. Dah report tengok. Kau mau suruh report immigration. Atuk kata report custom. Report custom. Ya, Cici. Kau update day hari ni. Sembah hari ni. Tajuk hari ni yang terindah. Tajuk hari ini yang terindah. Ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Biasanya kalau ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, ayat itu turun di Madinah. Dia beza. Ayat Al-Quran turun di Mekah dengan turun di Madinah ni, dia lain sikit. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang. Sebab di Mekah ni dia kira orang yang sudah beriman. Beriman. Kalau di Mekah, di Madinah ni orang yang sudah beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Tapi kalau di Mekah ya ayyuhan nas.
Wahai manusia. Manusia ni termasuk semua lah. Yang kafir ke, yang Islam ke. Sebab tu ayat-ayat ayat Makiyah dia panggil. Ayat Mekah ni, ya ayuhan nas. Kalau ya ayuhan nas, you understood. Itu ayat itu, Quran itu, ataupun Jibril menyampaikan wahyu itu di Mekah. Tapi kalau ya ayyuhal lazina amanu, anfusakum wa ahlikum, nara, itu ayat yang turun di Madinah. Tajuk hari ini terindah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Good morning. Morning Abu Jonayahu. Tulis Abu Jonayahu. Ya. Blok pasport lah tu. Bukan blok lagi. Rampas terus. Terpulang kepada Komo lah. Nak rampas ke pasport dia. Nak batalkan terus ke. Itulah. Hilang. Buatlah hilang. Hilang. Siapa bagi? Come on. Ya. Queen pula. Apa? Queen kasih. Itulah jarang-jarang masuk. Sebut pun dah tak betul dah. Queen kasih. Assalamualaikum Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah akan bersalawat 10 kali kepada kita. Rugi orang tak bersalawat. Rugi. Abu Jo. Senyang Abu Jo. Ya, semua. Terima kasih semua. Salam semua. Salam daripada Queenku. Queen kasih. Queen kasih. Love Queen. Official. Assalamualaikum. Just become. La Iska. Terima kasih. Ramai kawan-kawan kita yang duduk nunggu je. Dia dengar je. Dia tak menulis, tak masuk. Dia dengar je. Come on, terima kasih. Sirna. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Jadi masa kita dulu, kita duk fikir bila ada pasangan yang perempuan ada boyfriend, seronok kan masa tu. Cuba kita ingat kembali. Kenapa seronok sangat masa tu? Masa tu baru umur tapi hatu umur belas tahun tak main ngorak lagi. Lepas STPM pun tak ngorak lagi. Betul. Tengok, Cici pun nak ada ketawa. Tak ada, ini betul, cerita betul. Atuk ni orang baik-baik tau. Tapi masuk universiti tu tengok orang kampus macam. Dia orang pergi tengok wayang sama-sama. Dia pergi Lake Garden. Masa tu Lake Garden lah ke Kuala Lumpur. Belakang Museum Negara tu. Pergi Lake Garden. Dia orang pergi Bukit Bintang. Pergi shopping. Balik-balik pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Assignment tak siap. Tengok seronok juga live dia orang ni. Kita orang kampung kan, orang kampung mana tahu benda-benda macam tu. Mana tahu. Tapi kat kampung atuk pun adalah panggung wayang. 30 sen je tiket. Masa tu Hindustan, Sanggam. Macam cerita Piramli ni. Apa ni hitam putih punya ni. Aziz Zafar. Cerita macam tu lah dulu. 30 sen, 20 sen je. Sekali-sekali tak ada duit. Biasanya panggung wayang ni, dia panas. Mana ada aircon, lepas tu panas. Jadi kipas. Jadi panggung wayang, dia buka pintu tau. Dia buka sempit je. Dia tak lock. So kita buka pintu, kita masuk lah. Masuk tengok. Free lah. Biar dah separuh pun tak apa. Free. Sebab dia dah panas kan. Dia panas. Seronok dulu. Panggung tu dia orang panggil panggung buruk. Kalau kat kampung tu, panggung buruk dia panggil. Memang buruk sungguh panggung tu. Panggung tu. Yang jaga panggung tu pula Kamal. Kamal ni kacukan Melayu India. Oi Kamal, dia kurus. Masuk wayang. Tak boleh, dia kata. Tak boleh. Kanak-kanak tak boleh. Tak boleh dia. Assalamualaikum tu. Ya, dan semua. First time masuk. Live atuk ni. Ron 97. First time pagi ni lah. Pagi ni. Ron ni. Rakan juga Ron ni. Ya, Assalamualaikum boh. Semak hari ni. Ya, Haji Basri. Homestay. Private pool. Wow, mana tu? Bagi tahu lah. Haji Basri Homestay Private pool. Pool tu swimming pool lah. Kat mana bros? Apa mana tu bos? Haji Basri. Promote sikit. Harganya, lokasinya dan diskaun untuk orang-orang yang selalu member Quote of the Day bersama dengan tu. Diskaun. Ada family. Di sini ramai family ni. Terima kasih Haji Basri. Tolong promote sikit. Ya, Queenku kasih. Alhamdulillah. Subhanallah.
Tabarakallah. Ya. Zikir. Jangan tak zikir. Ya, Noliza apa khabar? Assalamualaikum. Saya terlambat tu. Tak apalah lambat pun. Atuk berlambat. Ya, Haji Basri. Homestay. Atuk nak tu. Nak tahu alamat mana, apa mana. Mana tahu. Kita sampai di sini. Ya, come on. Terima kasih. Queen, selalu belum, selalu sebelum memang happy. Ya, lupa dosa kan tu. Oi, mana ada tak lupa lah dosa. Tengok wayang Piramli tak banyak dosa. Tak banyak dosa. Nustan banyak dosa. Filem Melayu mana ada. Cuma dia pakai kebaya tu perut. Apa perut pula. Apa ni, pinggang dia cekik macam tu. Nah, tapi kalau Nustan dulu, lagu. Love in Tokyo dulu. Banyak lagu. Shashi Kapoor, Shashi Kapoor, Shami Kapoor, popok geng Kapoor lah tu. Geng Kapoor. Geng Kapoor dulu. Ini sebelum Bobby lagi. Bobby tu dah kemudian dah. Bobby dah. Bobby kemudian dah. Awal lagi. Banyak film. Filem Andas dulu. Filem apa lagi? Apa ni? Rashkana. Hebat dulu. Assalamualaikum, selamat pagi semua, pagi. Ina apa khabar? Ina geng Hindustan ke? Ina minat Hindustan tak? Tak. Queen sah lah minat Hindustan. Queen ni minat Hindustan. Tu agak je lah. Tajuk apa tu hari ni? Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Jagalah. Itu bermakna tanggungjawab ketua keluarga. Jaga isteri dan anak-anak daripada api neraka. Allahu Akbar. Mana Cici? Lama tak nampak dia. Cici mana Cici? Cici kena report immigration. Biar immigration rapat pasport dia. Kalau tidak, dia lari Indonesia. Lama tak nampak. Rom buatlah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Dia dah mai awal tadi. Dah mai. Dah bagi tahu dah. FYP, Tok support. Tok Haji Salam. Terima kasih. Follow awak. Terima kasih. Ya, Queen kasih. Love Queen. Letak love Queen lah sedap sikit. Tak payah Queen kasih. Love Queen. Love Queen. Ya, FYP. Somu bukmu hum yum fahum la yubsirun. FYP, terima kasih. Untuk ada panggung wayang. Dulu kami wayang pacak je kat pada sekolah. Iaitu yang free tu wayang pacak mestilah pada pacak tu. Tapi panggung wayang kampung ada. Assalamualaikum tu. Dan semua rakan sahabat. Semua amin. Ombak pantai. Terima kasih. Harap pantai ombak tak besar. Tak besar ombak. Jangan jadi gelombang. Ombak kalau kecil. Ombak kecil sepuluh-sepuluh bahasa. Angin sepuluh-sepuluh. Cantik. Tapi kalau dah jadi ombak yang mengganas. Ombak mengganas. Bahaya bro. Semua orang lari. Tajuk hari yang terindah. Terima kasih. Ipoh boh. Ipoh tang mana? Ipoh ni. Kawasan Perak ni banyak. Alam semula jadi yang cukup menarik. Dia ada tasik cermin, dia ada tambun. Tambun lah. Bukan tambun lah kan. Dia ada apa lagi? Banyak. Dan sungai-sungai dia pun taklah keruh macam Sungai Kelantan. Sungai Kelantan ni dah macam teh tarik dengan kopi tarik. Sungai-sungai. Basri, Ipoh bagi tahu lah alamat sikit bro. Bro ni kursi-kursi lah. Ya, Love Queen. Somu bukmu hum yunfau la yubsirun. Astaghfirullah. Astaghfirullah nazim. Wah, zikir dengan tak zikir hebat. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Amin. Tu baca dulu sebelum Atuk teruskan. Buat bicara mengenai geng Kapur Barus kau tu. Geng Kapur Barus. Yalah, geng Kapur lah. Raja apa? Raja Kapur. Geng Raja Kapur. Semua Kapur saja. Shami Kapur, Rishi Kapur, Shishi Kapur. Itu pun Kapur. Apa ni ada? Rachana Kapur. Rachana Kapur. Apa lagi Kapur? Suka sangat cerita Hindustan. Tapi cerita lama tu, Haji. Wow, kan Atuk dah teka dah. Kita tengok cara orang pun kita tahu dah suka Hindustan. Suka Hindustan. Dia ni suka ni, kasih ni, dia boleh menangis tau. Atuk dulu, kalau tengok orang Hindustan, nenek kau pun suka juga tengok Hindustan. Nampak dia menangis, Atuk bawa
tisu satu kotak. Nah, tisu. Nak buat apa? Kau kan menangis kuat tu. Tak buat tu pula. Nah, tiba-tiba Atuk bawa baldi tau, bawa baldi. Kenapa? Kan nak tak ada air mata. Rugilah menitik. Kena marah lah. Oi, macam tu lah. Hati baik laku ini jauh daripada Atuk. Kalau tidak Atuk buat baldi je. Kenapa ni? Kenapa ni? Kan ini ustaz. Air mata tu bazir. Masukkan dalam baldi. Saling bersahabat di sini. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ramai ni sebenarnya Queen kasih yang minat ustaz. Tak mengaku je. Tak mengaku. Ina, Waalaikumsalam. Terima kasih. Dengan Atuk berbual ni dapat juga cari semangat untuk terus berjuang. Wah, berjuang Sina. Mesti berjuang, mesti. Hidup must berjuang. Life must go on. Move forward. Itu hidup. Sebab itu Allah bagi hari baru. Atuk sentiasa sebut Sina. Allah bagi hari baru. So, you mesti buat sesuatu yang baru. Correction daripada mistake last a few days. Dan hari ini, you try to implement the new one. Dengan lebih positif, dengan lebih yang berguna, dengan yang lebih hebat. Itu tujuan hari baru. Allah tak pernah beri hari buruk kepada kita. Allah sayang hambanya. Allah telah menyediakan syurga untuk kita. Sudah sedia dah, sudah. You can go there. Cuma you kena ikut SOP dia lah. SOP dia tu senang. Kau solat, kau buat baik, kau sedekah, kau zikir, kau hormat ibu bapa, kau jagalah isterimu, suamimu yang api neraka, ayat kita hari ni. Dan kau boleh masuk syurga. Senang kan? Dia nak masuk syurga ni tak perlu angkat rumah, tak perlu cuci kereta, tak perlu kerja siang malam. Nak masuk syurga ni tak perlu angkat bumbung, tak perlu semua. Tak perlu. Yang perlu buatnya ialah berbuat baik, setia kepada suami, kemudian solat, kemudian jaga maruah, kemudian selalu sedekah, kemudian masuk syurga. Orang perempuan lebih mudah masuk syurga daripada orang lelaki. Tapi sayang, apabila Rasulullah melihat di neraka, rupa-rupanya orang perempuan lebih ramai daripada orang lelaki masuk neraka. Kenapa? Sedangkan orang perempuan senang nak masuk syurga. Dia 4 syaratnya boleh pilih pintu mana yang masuk syurga. Senang. So ask yourself. Don't ask me. Choice is yours. You yang choose nya. You yang choose nya. FYP. La haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Inilah doa-doa yang cukup menarik. Doa cukup menarik. Apa ni, zikir yang cukup menarik yang kita selalu amalkan. Terima kasih kasihku. Terima kasih. Moga semua sihat ya Haji Basri. Alhamdulillah sihat. Atuk doakan semoga Haji Basri sihat. Semoga homestay Haji Basri hebat menjadi tempat kunjungan. Homestay Haji Basri tu ada sungai mengalir ke tepi-tepi tu? Oh, kalau ada sungai-sungai mengalir. Oh, hebat sungguh. Kemudian kalau tengok sebelah kanan tu ada bukit-bukit sikit, hilly sikit. Bukit-bukit sikit. Kemudian sebelah sini ada macam kebun-kebun sikit. Cantik. Wayang pacak memori masa kecil dulu. Ya Abu Jo. Oh, memori. Jadi Abu Jo ni umur 60 macam Atuk juga ke? Wayang pacak hitam putih. Yang seronoknya, dia pergi letak je tiang wayang pacak tu. Kemudian dia, tuan-tuan dan puan-puan, malam ini wayang pacak. Di kampung Haji Mat. Kampung Haji Mat. Pusing lah. Woi, wayang. Mandi awal. Hari tu kena mandi awal. Tidak, mak tak pergi. Tak pergi wayang. So mandi awal semua berlari di sini. Oh, mandi wayang pacak. Lepas saja maghrib, duduk depan wayang pacak. Wayang pacak tu mula pukul 9. Lepas maghrib dah tunggu dah. Masa tu kita pergi belilah kacang goreng. Belilah buat bekal ni. Duduk wayang pacak ramai-ramai ni. Nak pilih tempat dekat ni. Sakit ni lahir duduk begitu. Duduk dekat dengan kayu tinggi. Oi. Nak seronok wayang pacak ni. Saya pun ipoh juga. Bagi tahulah kat mana. Noli ipoh mari Haji Basri. Sembang-sembang. Beritahu Haji Basri. Ramai ke ipoh kita ni. Ramai ke ipoh. Gopeng ada. Ramai ke ipoh ni. Noli ipoh. Banyak istighfar. Syirma. Amin. Abu Juno, panggung wayang cerita Hindustan. Famous. Memanglah dulu Hindustan lah. Dulu heroin Shashi Kapoor, Shami Kapoor.
Rishi Kapoor. Kemudian siapa lagi? Yang perempuan pula. Perempuan pula siapa? Allah tak ingat dah. Helen Value. Helen Value. Helen Value. Oi, tak ingat dah, tak ingat. Tak ingat. Tak ingat. Dahsyat sindir tutup. Siap baldi. Lain macam. Lain macam dah. Ya, Ami. Ami apa khabar? Ami pun minat Ustaz ni. Minat Ustaz. Lagu Ustaz. Hafal terus. Ingat. Ingat. Cukup dengan mengalir air mata lagi. Assalamualaikum Tuan Iman. Kita dah follow YouTube. Wah. 2 tamat. Terima kasih Ami. Dah follow YouTube Atuk. Terima kasih. Terima kasih. Saya pernah pergi panggung wayang lama. Nak cari nombor tempat duduk. Kena suluh dengan lampu suluh. Betul lah tu. Dia datang suluh lampu suluh. Suluh. Kemudian kerusi kayu. Dulu kerusi kayu. Bukan empuk macam sekarang. 30 sen tiketnya. 30 sen. InsyaAllah tu. Akan terus perbaiki. Dari masa ke masa. Amin. Perbaiki. Repair yourself. Jangan bagi orang lain repair you. Orang lain repair you tak mengikut you punya spec. Nanti tak selesa. You repair yourself. Kalau you tak boleh repair sepenuhnya, you repair part by part. Jangan you tak boleh buat sepenuhnya, you jangan tinggal semua. Tak payah repair lah biar rosak macam tu. Tak boleh. Macam kereta rosak, kalau rosak apa ni, brake kan sikit-sikit, you repair brake je. Kalau enjin dah, you betulkan enjin. Macam tu step by step. Hidup kita begitu juga. Di mana mistake kita? Kalau kita jenis manusia yang susah nak berzikir, okey, kita repair tempat berzikir. Kalau kita jadi manusia leka sikit dengan solat, okey, kita repair tentang solat. Kalau kita ni jenis manusia, kalau cakap tu kasar sikit, okay, we control our voice. Control, ya Allah, control voice aku, ya Allah. Ataupun kita jenis manusia yang panas barang. Banyak istighfar, baiki. Itu yang dikatakan kita repair, mengikut apa keperluan kita. InsyaAllah kita boleh menjadi orang yang lebih baik. Rex panggung wayang. Betul-betul. Ada panggung rap dulu. Panggung audience. Panggung audience. Tapi orang kampung payah dia nak sebut rap audience ni. Dia panggil panggung buruk. Kalau panggung tu tak cat lah, dia panggil panggung buruk. Panggung tu cat biru, dia panggil panggung biru. Orang kampung kan, kampung. Mana ada sekolah dulu. Kalau sebut panggung rap audience, susah. Tak kenal pun. Tapi sebut, panggung biru. Berebut macam ni. Panggung sana. Ataupun kalau panggung tu baru buat kan. Tu panggung baru ada. Panggung baru. Jadi siapa bila-bila, walaupun dah buruk pun, dia orang panggil panggung baru. Tu, kalau udara kita kena bayar, banyak mana hutang kita dengan Allah. Tu pun ramai sombong. Itulah. Kalau udara kena bayar. Kalau oksigen kena bayar. Mata melihat kena bayar. Mulut bercakap kena bayar. Telinga mendengar kena bayar. Hidung bau kena bayar. Semua kena bayar. Semua kena bayar. Kalau air sungai kena bayar. Tanah kena bayar. Kena bayar semua. Allahu Akbar. Semua tu Allah bagi free. Keperluan asas semua free. Cuma nak usaha sikit saja. Allah dah sediakan tanah. Sudah. Allah dah sediakan benih padi. Sudah. Cuma ambil benih kau tanam. Apabila kau tanam, benih tu naik. Apabila naik padi, benih padi, keluar padi. Apabila padi, kau kena usaha lagi. Iaitu proses jadi beras. Apabila jadi beras, kau masak lagi. Kau usaha lagi. Masak, jadi nasi. Tapi asasnya Allah sudah sediakan. Allah sudah sedia. Tanah, satu. Tanah sudah sedia. Okey. Air sudah sedia. Allah sudah sedia. Free. Ambil air sungai je. Kemudian, usaha kita, ikhtiar kita ialah ambil benih tanam. So, tanam nak dapat mana tu? Itu kena cari. Ikhtiar. Kena ada ilmu. Di mana nak dapat benih padi? Ambil benih tanam. Bila tanam, kena jaga. Jaga benih tu. Supaya tidak dimakan burung lah, apalah. Macam kita jaga benih. Kemudian sudah cambar. Wow, sudah keluar bunga. Sudah keluar buah. Sudah ada padi. Ambil padi, you kena potong. Kalau you tengok padi tu, biji dia kecil-kecil kan. Macam mustahil boleh jadi beras. Macam mana ni? Kalau buah durian tu okey juga besar-besar. Ni padi kecil-kecil. Tapi itulah. Peredaran masa. Jadi maknanya ada benda free. Ada benda yang free juga. Tapi kena usaha sikit. Homestay kat mana tu? Ya, Haji Basri. Bagi tahu homestay kat mana. Doakan juga tu. Untuk kafe comel saya ya tu. Kafe kat mana? Bagi tahu lah Syima. Kafe comel kat mana? Ataupun teringin juga nak pergi tu. Teringin juga. Kafe comel. Kafe comel. Ataupun nama kafe comel ke? Very impressed about the name. Coffee comel. Coffee comel. Bagus. It's good name. It's good name. Commercial tu. Kau nak minum kopi mana? Kopi comel. Commercial tu. Senang sebut.
Jadi beringat comel ni ialah perkataan comel ni orang selalu sebut. Orang banyak sebut comel daripada buruk. Oh, comel dia ni. Buruk dia ni. Jadi dia akan sebut 10 kali comel, mungkin baru sekali buruk. Jadi ini cara kaedah kita mencari nama-nama sebagai brand dalam bisnes kita. Supaya customer kita mudah ingat. Tengok anak dia comel. Dia tak sebut, oi anak aku buruk. Dah. Alah comelnya. Alah comel-comel-comelnya. Alah comel. Dia comel sama. Comel sama. Ya, ombak pantai. Ombak pantai. Amin. Semoga bertambah rezeki. Amin. Nanti bila dah bertambah rezeki tu, jangan lupa zakat. Amin. 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 Tuan-puan boleh tengok Facebook page homestay. Haji Basri Homestay. Private pool Ipoh. Wah, cakaplah sekarang dulu Tuan Haji. Tuan Haji cakap sekarang dulu. Homestay saya di mana? Di mana, dekat dengan apa, macam tu. Lepas tu jangan pergilah ke Facebook. Tuan Haji, kita nak huri-huri dulu. Huri-huri dulu. John Palik. John Palita. Assalamualaikum Tok. Dan sahabat-sahabat yang mengikuti Atuk. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Ya Haji Basri. Semoga semua ikuti live Tuan. Live Tuan selamat bahagia. Dunia akhirat. Amin. Amin. Selamat pagi Haji Mak pagi. Rose. Pagi Rose. Pagi. Morning. Syirma. Ya Tok. Taklah Tok. Nama kafenya SAGS Cafe. Sek Cafe. Bistari Indah. Bistari Indah. Tapi comel tu kedainya. Thank you Tok. Doakan dia. Amin. Tapi seronok juga nama. Cafe Comel. Cafe Comel. Atuk suka nama tu. Cafe Comel. Sek Bistari Cafe Comel. You tambahkan satu lagi. Sek SAGS Cafe. Seks Cafe Comel. Kena buh perkataan comel tu. Comel. Apa menu dia? Mesti telur separuh masak ada kan? Orang lelaki suka telur separuh masak. Tapi bahaya orang perempuan tak boleh makan telur separuh masak. Tak boleh bahaya. Tak dapat anak nanti. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Itulah kita kena jaga. Macam mana nak jaga tu tahu? Itu yang kita nak bincang. Kita nak bincang sini. Sini silau juga bercuti cakaplah homestay di mana? Mana tahu. Boleh pergi wawarkan dengan kawan-kawan. Cakap terus Haji Basri. Ramai yang minat ni Haji Basri. Ya, semoga sihat semua rakan-rakan semua. Rosna. Terima kasih. Bagi alamat terus. Alamat terus Haji Basri. Semoga penuhlah homestay Haji Basri. Penuh. Bukan tak penuh. Semoga penuh. Itu penuh. Boleh dipenuhkan. Penuhkan terus. Itu yang kita buat. Tajuk kita hari ini, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Itu. Kita tengok apa ingredientsnya. Ingredientsnya. Pertama sekali ialah apa yang paling penting sekali. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Pokoknya yang pertama ialah solat. Jaga solat. Sebab itu bapa kena ajar anak solat. Kena ajar isteri solat. Kena perbetulkan kesilapan isteri solat. Ini tugas suami. Kena ajar. Kalau tak boleh ajar banyak, ajarlah baca Al-Fatihah. Panggil anak umur 4 tahun, 3 tahun. Baca Al-Fatihah. Betulkan. Ini tugas suami. Jadi cuba buat. Sebab Al-Fatihah ni, apabila anak kita itu dewasa, dia akan baca 17 kali satu hari. Dia akan baca dalam solat dia 17 kali. Sebab tak ada solat tanpa Al-Fatihah. Jadi dia baca 17 kali, berarti dia sentiasa amalkan sepanjang hidup dia. Setiap kali dia baca surah Al-Fatihah, maka pahala akan sampai kepada orang yang mengajar anak itu baca Al-Fatihah. Itu besar ganjaran dia. Jadi itulah yang pertama. Jagalah ahlimu daripada api neraka. Iaitu pertama sekali. Sebab solat ini ialah amal yang pertama yang disemak pada mahsyar nanti.
Maliki Yaumiddin. Dialah yang menguasai hari akhirat. The Judgment Day. Dialah Judgment Day. Dan dia akan tanya. Allah akan tanya, kamu solat tidak? Tak. Tak habis lah. No more question. Okay, go. Key him to the head. No more question. Allah kata no more question. Okay, get out. Pasal apa? Tak solat. Tak tanya dah soalan lain. Kau pergi haji ke? Tak tanya. Kau pergi umrah? Tak tanya. Kau pergi, kau sedekah? Tak tanya. Kau buat masjid 10 buah? Tak tanya. Semua tak tanya. Semua tanya. You are very good person? Tak tanya. You are very humble person? Tak tanya. You sangat bantu orang lain? Tak tanya. You sangat orang yang baik pun tak tanya. Apabila you fail solat, all finish. Itu yang menakutkan. Jadi, solat ini dalam keadaan apa sekalipun mesti solat. Tok, tapi saya jahat tu. Saya hari-hari pergi disko. Tak apalah. Kau pergi disko tak apa. Tapi solat kau kena solat. Solat isyak dulu baru kau pergi disko. Balik-balik. Kau mabuk ke apa, balik. Kemudian sampai waktu subuh kau solat. Kau solat. Sebab solat tak boleh tinggal. You jahat ke, you apa ke, solat tak boleh tinggal. Sahabat Rasulullah seorang. Ada sahabat Rasulullah. Na'iman namanya. Na'iman ni dia kaki mabuk. Kaki mabuk Na'iman ni. Dia tak boleh tinggal kamar ni, arak ni. Dia pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata dia nak solat. Rasulullah tengok dia berjalan macam ni. Na'iman. Na'iman. Pergi. Jangan masuk masjid. Kau tak boleh lagi tu. Macam ni. Baik Rasulullah. Dia pun pergi. Apabila kau sudah sedar, kau dah hilang dah mabuk kau, baru kau datang solat. Solat. Kadang Na'iman ni datang, masuk jumpa Rasulullah. Saya mabuk lagi semalam Rasulullah. Kena pukul lah, cabut. Kena denda lah. Denda belakang dia. Dia pukul Na'iman. Tapi Na'iman ni ialah di antara penglipu lahara Rasulullah. Na'iman ni. Rasulullah kalau tengok Na'iman, mesti dia senyum. Sedangkan Na'iman ni kaki mabuk. Masa dia mabuk, Rasulullah kata kau jangan solat masa kau mabuk. Saya nak tanya sikit Ayah Haji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Ayah Haji dan sahabat semua. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Silakan Li. Kalau Atuk boleh jawab, Atuk jawab. Atuk jawab. Jadi yang pertama jaga solat. Jadi solat dalam keadaan mabuk jangan. Jangan solat. Iaitu Na'iman lah. Kisah Na'iman. Na'iman ni, Rasulullah bila tengok muka Na'iman masuk masjid je, Rasulullah pun tersenyum. Rasulullah terhibur Na'iman ni. Na'iman ni. Kaki minum arak. Minum arak. Na'iman ni. Na'iman ni ada satu cerita. Dia punya nakal. Dia tengok ada orang buta jalan. Orang buta memang jalan pakai tongkat gitu. So dia tanya, nak ke mana tu? Saya nak cari tandas. Oh, nak cari tandas. Mari saya tunjukkan. Jadi orang buta ni apabila beritahu nak ada orang nak tolong cari tandas, dia sukalah kan. Dia pun bawa. Dia bawa orang buta ni pergi betul-betul tempat sebelah Rasulullah solat. Dia kata, sini tandas. Sini tandas. Orang buta tu kencing lah. Jadi apabila orang buta tu tengok dia kencing, Na'iman dah lari dah. Jadi semua sahabat tengok, oi, kenapa kencing tempat solat tu? Oi, dia kata, ini ada orang kata di sini lah tandas. Orang pun dah tahu dah. Ini mesti kerja Na'iman. Na'iman dia buat. Na'iman dia kena kat orang buta tu. Orang buta tu kata jaga dia. Jaga dia. Kau pukul dia, kau jumpa dia. Itulah Na'iman. Na'iman ni dia nakal sikit. Orang buta nak kecil, dia bawa pergi tempat orang solat di masjid. Itulah Na'iman. Pada suatu hari, ada rombongan VIP lah. Ini orang bukan Islam. Datang nak belajar, nak tanyakan. Ini orang dari Rom apa semualah. Datang nak tanya pasal Islam. Pasal Islam. Itu datang jumpa Rasulullah. Dan biasalah kalau orang sekarang, kalau VIP juga, kereta Alphard, kereta BM, Mersa. Begitulah datang. Datang ramai kan. Tapi dulu pakai unta, kuda, macam tu yang besar-besar lah. Masa buat bicara di masjid tu, Rasulullah dengan VIP ni. Rasulullah VIP. Abdul Rahman. Cuit Na'iman. Kau tengok unta tak? Cantik unta tu. Na'iman kata cantik. Kalau kita korban lagi bagus, buat sate. Boleh juga.
Jadi dia kata boleh juga dia turun daripada masjid tu, dia pergi sembelih unta tu. Sembelih unta tu. Jadi apabila sudah selesai VIP meeting dengan Rasulullah, pergi tengok unta dia dah kena sembelih. Rasulullah kata, ini memang kerja nak iman. Kerja nak iman. Rasulullah kata, apa tu, ya Abu Bakar, dia Umar, gantikan unta dia ni. Unta dia satu ekor sembelih, gantikan dua. Kerana dia tetamu kita, kita ganti seekor, dia bagi seekor lagi. Orang dah tahu dah, ini kerja nak iman ni. Kerja nak iman. Kerja nak iman. Rasulullah tak marah, Rasulullah tahu dia. Ini kerja nak iman. Itulah kerja nak iman. Tapi Rasulullah sayang dia. Dialah apabila dia meninggal. Rasulullah sendiri, selepas dia kapal, Rasulullah sendiri masuk ke liang hak dia. Masuk ke liang hak dia. Liang hak dia Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri masuk liang hak dia masa dikebumikan. Dan masa setelah ditambus tanah apa semua, Rasulullah beritahu sahabat, okey sahabat-sahabat semua pergilah dulu. Saya nak tunggu sekejap Pak Naiman. Bila tunggu sekejap Pak Naiman, selepas daripada 3 langkah, maka muka nakir datang tahu. Muka nakir datang. Ya ma rabbuka, siapa tahu kamu? Allah lah Tuhanku. Sedih dia jawab. Sedih. Tapi apabila sampai, siapa Rasul kamu? Siapa Rasul kamu? Jadi Mak Imam kata, jangan cakap kuat-kuat dia. Siapa Rasul kamu? Jangan cakap kuat-kuat. Dia ada di atas tu. Jadi Nak Imam punya, dia kata dia ada di atas tu. Nak Imam jawab kepada mereka, jangan cakap kuat-kuat, dia ada di atas tu. Rasulullah tersenyum. Ini cerita benar ni. Rasulullah tersenyum. Nak Imam ni nakal tak habis-habis. Dalam kubur pun dia nakal lagi. Dah banyaklah kisah-kisah Nak Iman. Itulah kisah Nak Iman. Seronok kisah Nak Iman. Ya orang mabuk. Dia tahu ke yang dia tengah mabuk tu? Orang nampak lah. Dia tak tahulah. Dia nak pergi solat lah. Dia kata dia tak mabuk. Tapi orang nampak dia mabuk. So, dilarang lah supaya tidak solat. Lepas itu ada hadis yang mengatakan kita tak boleh solat bila kita dalam keadaan mabuk. Tak sah solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Basro, peliharalah kami, ahli keluarga kami dari azab api neraka. Itulah tajuk kita hari ini. Dulu saya budak, abunya saya budak nakal Pak. Dulu-dululah. Sekarang tak lagi. Semoga dipermudahkan urusan. Bertaubat je lah. Taubat. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Macam tu lah. Cici. Ya, Cici. Cici bapa. Itulah kehebatan Rasul kita kan tu. Tidak membeza-bezakan ya tu. Itu sina. Dia tidak mengherdikkan. Walaupun kaki mabuk pun sebab memang Naiman ni orang yang tak boleh tinggal Arab. Tak boleh. Tapi tengoklah. Akhir sekali, dia punya nakalnya sampai begitu sekali. Banyak cerita mengenai Nak Iman ni. Ya tu, saya okey je. Okey ke? Kata pasport hilang. My card hilang. Ini bagi tahu migration ni. So, tu macam mana nak balik Indo? Sorry. Joke je lah, Cici. Itulah kepribadian yang sangat mulia. Halus dan dalam lembut mendidik. Itulah cara Rasulullah. Selamat morning tu. Selamat morning. Wan Ganu. Wan Ganu keput ekor kita. Keput ekor kita. Tajuk kita hari ni, Wan. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Nak jaga macam mana tu? Jaga solat. Yang pertama jaga solat. Matilah. Jaga solat. Kalau hilang pasport, tukar nama. Cucu pula. Cici dah tak ada. Cukup. Yang pertama, jagalah solatmu dan solat ahli keluargamu. Itu yang dikatakan, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Pertama, jagalah solatmu, solat isterimu dan solat anak-anakmu. InsyaAllah. Gan kita. Jaga. Ini belum lagi bincang dalam soal kehidupan seharian, dalam soal aurat, dalam soal tutur kata, dalam soal komunikasi, banyak lagi. Tapi pokok yang pertama ialah jaga solat. Kalau perkara yang lepas, bolehkah kita sebut kembali? Tengok keadaan lah. Kenapa kita nak perlu sebut? Tapi kalau perkara itu merupakan fitnah, atau perkara itu muka keburukan orang lain, aib orang lain, tak boleh sebut. Tak boleh. Kalau kita perkara kebaikan, boleh. Kebaikan orang. Dia tu cikgu aku dulu. Aku tak boleh buat matematik. Dia datang ke rumah ajar tau. Boleh buat macam tu. Boleh.
Ataupun girlfriend kita ke? Girlfriend kita, oh dia dulu aku demam. Walaupun dia hanya girlfriend, datang tahu bawa ubat apa semua. Itu boleh. Tapi kalau yang keburukan, yang aib tak boleh. Tak boleh diungkitkan. Diharamkan. Haramkan. Jangan ungkit. Kalau ada orang ungkit, tak pedulikan dia. Kalau dia ada ungkit, kita pedulikan dia. Buat tak tahu je. Buat tak tahu je. Astaghfirullahaladzim. Sebab Allah tak suka orang yang membuka aib. Membuka aib itu sama ada buka aib orang atau aib diri sendiri. Aib diri sendiri pun tak boleh. Tak boleh. Kita cerita, aku tahu tak aku dulu. Aku dulu, ayam di kampung yang selalu tak lekatlah di reban, aku yang curi. Tak boleh. Sebab Allah dah menutup dah aib kita. Kenapa kita buka? Aib. Aib tu kita kena tutup. Aib tu. Kita selalu berdoa supaya Allah tutup aib kita. Kenapa kita buka? Itu maksudnya. Dali, Jangan buka. Jangan buka. Aib orang, aib sesiapa pun, dan termasuk aib kita sendiri, jangan buka. Biarlah jadi rahsia. Jadi rahsia sehingga ke akhir hayat. Dengar aja, jangan ikut-ikutan. Jadi pemberita kan tu. Jadi pemberita. Jangan buka aib orang. Kita jaga aib orang. Orang akan jaga aib kita, insya-Allah. Amin. 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 Rabbi firli warhamni wajburni. Wajburni tu. Tutuplah aibku. Kan kita selalu berdoa semasa duduk antara dua sujud. Wajburni. Aib tu kita jaga. Tutuplah aibku. Tutuplah aibku. Jadi kenapa pula kita pergi buka? Sedangkan dalam solat, kita doa supaya aib kita Allah tutup. Kita pula pergi buka. Tak boleh. Dia sebut bekas-bekas kes lama. Buat tak dengar je. Dan kena bagi tahu dia. Tak boleh sebut kes lama. Bukan saya suka ataupun tidak. Tapi masalahnya, perkara itu berdosa. Kau kena bagi tahu Dali. Sebab kau sebagai suami. Kena bagi tahu. Jangan buka. Cerita lama jangan buka. Sama ada cerita itu aib besar, aib kecil jangan buka. Kalau yang bagus-bagus buka. Tapi lebih baik yang lepas tak payah cakap lah. Itu yang terbaik. Kadang-kadang pada kita rasa benda tu bagus. Perlu sebagai panduan, pedoman dan tauladan. Tapi pada orang lain belum tentu. Jadi benda tu agak sensitif lah perkara yang lepas ni. Bab buka aib ni paling banyak masa nak PRU je. Lain macam kau. Yang ni kau cakap malam ni. Pukul 9 Fikri. Kau masuk malam ni. Nanti kita bincang. Pukul 9, pukul 10. Ya buka aib ni. Atuk boleh ulas ni. Boleh ulas. Boleh ulas. Sama juga pada satu ketika. Bagaimana Aisyah. Aisyah membuka aib. Membuka aib Khadijah. Tidak aib sangatlah. Tapi cara Aisyah. Sebab Rasulullah ni. Dia begitu sayang dan kasih pada Khadijah. Sayang dan kasih pada Khadijah. Dan dia sentiasa menyebut kebaikan. Kebaikan Khadijah. Dia tidak keburukan. Dan Rasulullah menyebut kebaikan. Kebaikan. Sebab Khadijah ni ibu syurga. The mother of syurga. Jadi satu hari Aisyah ni tak tahan. Tak tahan. Aisyah kata, ya Rasulullah. Masihkah kau ingat dia yang sudah mati? Dan si tua tu yang sudah mati. Dia sebut perkataan si tua. Rasulullah apabila mendengar perkataan ini, Rasulullah naik bengang tau. Naik bengang. Dan masa tu juga Aisyah memohon maaf dengan Rasulullah. Tak boleh. Rasulullah kata tidak ada wanita sehebat Khadijah. Sebab itu 4 wanita yang masuk syurga, ibu syurga, tak masuk Aisyah. Aisyah ni Rasulullah paling sayang dalam 9 isteri dia. Setengah ulama kata 11. Dia paling sayang. Tetapi yang menjadi ibu syurga ialah Khadijah. Ibu syurga ialah Fatimah. Ibu syurga ialah Maryam, ibu kepada Nabi Isa. Dan ibu syurga ialah isteri kepada Firaun, iaitu Asia. Bukan Aisyah. Sebab dia pun ada juga menyebut perkataan-perkataan itu. Tapi dia ahli syurga. Tapi not as mother of the syurga. Itu maksudnya. Aisyah ni ibu ahli syurga. Orang yang pernah menyentuh badan Rasulullah. Apalagi orang yang sentiasa memeluk badan Rasulullah. Itulah ahli syurga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afiq. Ya. Bab buka aib ni paling banyak masa PR ya. Tapi dalam TikTok ramai yang buka aib sendiri. Masih rumah tangga itu satu kesilapan besar. Jangan buka aib sendiri. Kadang-kadang dalam TikTok juga dia akan menjadi takbur, menceritakan kehebatannya diri. Pergi bank, keluar, buka beg, tengok duit berkepuk-kepuk. Allahu Akbar, na'udzubillah. Biarlah dia orang buat, jangan kita. Dari segi kaedah kita mengawal diri kita, kita biarkan.
Ataupun kita berzikir, astaghfirullahalazim. Semoga aku tidak buat. Kita berkata macam tu. Supaya kita tidak amalkan perkara yang buruk itu. Dan follow Haji. Terima kasih Fikri. Thank you Cucuk Man. Cucuk Man. Siapa yang belum follow Haji Mak Atuk, tolong. Tolong follow. Tolong follow. Tajuk kita hari ini, jagalah diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Ini yang kita kena jaga. Pertama tadi Atuk dah kata, solat. Perbetulkan solat. Kalau dah betul dah cantik dah. Betul tu. Ada tak? Kadang-kadang lama. Ada. Okey, perawalkan solat. Dah awal dah cantik dah. Adakah berjemaah? Ada di rumah. Dah buat dah. Buat dengan isteri. Coba tambah di masjid. Kalau hari kerja, isyak dengan subuh. Ataupun isyak saja. Ataupun subuh saja. Ataupun salah satu. Atau mungkin tempat kerja kita dekat dengan musalla, dekat masjid. Okey, Zuhur kita buat. Ataupun asar kita buat. Itu kaedah. Kita mau perbaiki. Maksud yang dikatakan, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka itu, kita bermula dengan solat. Bermula dengan solat. Solat itu penting. So, apabila sebut solat itu, detail dalam solat ni. Panjangnya dalam solat ini banyak. Tadi Atuk kata, daripada solat secara sendirian, solatlah secara berjemaah dengan isteri dan anak-anak. Ataupun naik step lagi, solat di musalla. Naik step lagi, solat di masjid. Itu kaedah kita mempertingkatkan amalan kita, ibadat kita. Betul tu. Ya, Muhammad Zaki Rami, terima kasih kerana sudi juga Atuk. Betul, terima kasih. Itu solat kita dulu, baiki solat. Dalam solat ni banyak perkara kita nak baiki. Okey, mula-mula sekali kita baiki solat individu kepada solat jemaah. Satu step kita baiki. Okey, kita baiki yang kedua, kualiti solat, iaitu daripada selalu lewat awal solat. Ada orang apabila dengar Allahu Akbar, dia buat tak tahu je. Ada orang, tapi dia baiki. Apabila dengar Allahu Akbar, sekejap I nak pergi solat. Terus beritahu kawan-kawan. Jangan dia malulah. Nampak nanti orang kata alah halim sangatlah kau ni. Itu tak betul. Tak betul. Ayat tu tak betul. Sebab apa yang kau bincang ramai-ramai ni, walaupun juta-juta, semua itu adalah rezeki daripada Allah. Kalau kau tak nak menghadap Allah, mungkin perkara itu tak menjadi. Projek tak menjadi, sebagainya. Tapi apabila kata, sorry, saya nak pergi solat. Pergi solat. Dia nak bincang, dia punya pasal. Dia nak tipu, dia tipu. Tapi Allah menjaga kita. Allah menjaga. Sebab apa? Sebab kita jaga Allah. Allah dah janji dah. Kau ingat aku ingat kau. Kau jaga aku jaga kau. Allah jaga kita. Jadi kita pergi solat. Itu kaedah dia. Bila dengar azan masuk, ada lagi nak berpertikat ke kualiti solat kita. Macam mana tu? Kita tahu dah, solat sekarang pukul 12.59. Okey, 12.50, sudah pun siap dengan wudu, apa semua sudah siap sempurna. Okey, we are ready to solat. Tunggu azan. Itu yang paling hebat. Tunggu azan. Patutkah kita tengok dia tak bagi masuk dalam live TikTok yang kita tak suka? Yang kita dalam live kita. Kalau perlu. Kalau dia itu merosakkan. Kalau kita buat live, jangan bagi dia masuk. Kita bar je lah dia. Bar. Tengok atas tajuk lah. Jangan dia boleh-boleh. Ataupun you tak baca terus. Dia masuk dalam live you skip je lah. Biarkan begitu je lah. Atuk sekarang Atuk tak buat lah. Tapi masa malam politik macam-macam dia orang mengata. So kita tak boleh lah. Kita kena skip. Tak skip. Terutama touch individu apa semua tak boleh. Tak boleh. Setuju tu. Cici setuju. Setuju Cici. Bukan senang nak ambil persetujuan Cici ni. Bukan senang. Setuju betul ke setuju ni? Apa yang setuju tu? Tak ada setuju ni. Lain macam. Setuju ni banyak makna tau. Banyak makna. Dia cakap betul-betul. Mana kawan-kawan kita ni, Cici? Kawan-kawan ni. Kalau boleh, ajak kawan kita sekali. Mak Zakir, ajak kawan kita sekali. Itu cantik. Jadi, kalau kata, okey, kawan-kawan, kita meeting tak habis lagi. Sekarang sudah masuk waktu Zuhur. Okey, saya nak ajak semualah kita pergi solat. Cantik. Mesti ada yang kata, tak apalah, you pergi dulu. Itu biasa. Itu jawapan biasa. Ada yang buat tak tahu. Itu biasa. Ada yang kata, ya, I pun nak pergi solat. Itu pergi ajak kau. Maknanya kita tingkatkan priority. Solat first. Solat first. Apa saja aktiviti yang kita buat, solat first. Solat first. Ini dalam usaha kita untuk menjaga diri kita dan anak-anak kita, isteri yang kita sayang daripada api neraka. Minum apa tu? Wow, ni saya tanya. Hari ini Atuk minum bunga cengkeh dengan madu.
Bunga cengkeh dengan madu. Izzah tanya, atuk pun kena minum lah. Daga. Ya betul, ajak kawan. Betul, Abu Jal. Tapi ada orang malu tau. Malulah nak beritahu kawan. Sekejap ya, saya dah hal sikit. Dia nak pergi solat. Dia kata, sekejap ya, saya dah hal sikit. Malu nak beritahu pergi solat. Sedangkan itu yang perlu kita banggakan. Ya kita nak sembah Allah. Dia kena jumpa ialah akbar. Orang yang besar. Allah yang besar. Allah yang besar. Sekejap ya, saya dah hal sikit. Ataupun, sekejap ya. Sekejap, saya dah masa dah nak habis. Masa solat saya dah nak habis. Masa solat dah nak habis. Daripada awal tadi. Berarti kau tidak mengutamakan solat. Ini bahaya bro. Bahaya. Jangan amalkan. Apa beza solat dengan sembahyang? Samalah tu. Istilah je lah. Sembahyang. Sembahyang sembahyang. Solat tu bahasa Arab. Sembahyang. Sembahyang tu sembahyang. Yang tu inverted comma-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil sembahyang. Tapi orang Cina pun semaya juga. Semaya tu pekul dia. Orang Cina dia tak panggil solat. Kita nak solat tu pekul. Tak. Dia panggil sembahyang. Semaya. Popok tu semaya tu. Gitulah Dalit. Semaya. Itu dia benda sama je. Betul. Pagi ni saya perli suami. Jangan perli suami. Lain macam Dalit. Perli. Lepas tu ya mazak ya. Lepas dah Allah akan tanya kita di pada mahsyar. Betul. Kalau kita tak wawarkan dalam berborak-borak tu, tak kira meeting ke, membawang ke, kita seorang je pergi solat. Di pada mahsyar, kenapa masa solat, masa azan tadi kau tak ajak orang lain? Apa kau nak jawab? Saya segan lah ya Allah. Saya ni lah. Tak boleh kena ajak, jemput. Itu dakwah. Itu dah masuk dalam bab dakwah dah. Mengajak kepada kebaikan. Apalagi mengajak solat. Jom kawan-kawan, saya nak pergi solat, dah masuk waktu. Siapa nak ikut, jom kita pergi sama-sama. Relax je dia beritahu. Relax je beritahu. Mungkin dalam ramai-ramai itu dia tak pernah solat, terdetik di hati dia. Aku nak pergi solat juga lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kaedah dakwah. Sebab itu dakwah cara Rasulullah ialah bil hikmah. Bil hikmah dengan penuh hikmah, lemah lembut, budi bahasa, timing, dengan gaya lengguk yang menarik. Itu cara Rasulullah. Itu dia kata berdakwahlah dengan bil hikmah, dengan penuh hikmah. Itu cara dia. Muhammad Azam, hebat Muhammad Azam ni. Ya, Abu Jana. Untung orang tinggal dekat masjid surau, dapat pahala banyak. Kau kira untung ya. Sekarang atuk nak bagi tahu. Berat tanggungan orang yang tinggal rumah dekat dengan masjid. Orang yang rumahnya mendengar azan tanpa speaker. Kalau pakai speaker tak kira 3 kilometer dengar. Tapi kalau dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daripada suara itu kau boleh dengar dengan rumah kau. Haram kau solat di rumah. Kau wajib solat di masjid. Tak sah kau solat di rumah. Kau kena solat di masjid. Berat tau. Berat bro. Jangan main. Apabila kau dengar suara azan, boleh dengar suara azan. Kau tak sah solat di rumah. Kau kena solat di masjid. Tapi orang beruntunglah. Itu dari segi negatifnya. Dari segi positifnya, beruntunglah. Sebab dekat orang Qomak tu masih lagi. Dan satu lagi, sesiapa yang boleh menunaikan solat berjemaah dengan takbir yang pertama, Allahu Akbar. Tu imam kata, you pun ada di belakang, Allahu Akbar. Maka pahalanya begitu berganda-ganda. Itu bagi orang yang sempat dengan takbir yang pertama. Kalau boleh terus menerus 40 hari pun, you boleh tengok luar biasa dalam hidup kita. Tapi tadilah, Abu, kalau you dengar, you dengar azan, you boleh dengar daripada rumah you tak boleh solat di rumah. Sebab itu Rasulullah kata, siapa yang orang laki-laki yang tak datang solat masjid setelah mendengar azan, akan aku bakar rumahnya. Kalaulah dibolehkan. Sampai ke tahap tu Rasulullah marah. Orang yang dengar azan daripada masjid ke rumahnya tanpa menggunakan speaker, dulu mana ada speaker kan? Bila kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila ni bukan sedap sangat suara dia. Bila Allahu Akbar, begitulah. Jadi apabila you dengar suara azan itu, you tak pergi masjid, maka solat kau di rumah tidak sah. Sebab itu penting. Penting kita mendengar. Suara azan itu penting. Azan penting kalau dengar. Tapi betul lah, untunglah
Tapi ada juga orang sebelah masjid tak pergi solat pun. Ada juga orang sebelah masjid tak Islam pun. Cina di Masjid Kota Baru ni, Cina dah 80 tahun dah. 2 keturunan dah. Sepagar je dengan masjid. Tak ada orang pun pergi dakwah dia masuk Islam. Tak ada. Dan dia pun tetap dengan kafir dia. Tetap kafir dia. Berat bro. Berat. Ya Haji Basri, terima kasih Tuan Haji, terima kasih. Minta maaf banyak-banyak kerana support homestay. Haji, mohon undur diri dulu. Thank you semua. Okey, jangan lupa homestay Haji Basri tu di Facebook dia betul tutup. Betul. Terima kasih. Keluar dulu tu. Lapar, belum makan. Malam saya jumpa Tok lagi. InsyaAllah, terima kasih. Pergi makan. Kena gastrik kan nanti. Ya Tok, subuh yang banyak tak hadir. Subuh banyak tak hadir. Itulah kena hadir. Paling kurang berjemaah di rumah. Isteri kita. Kalau kita baca tak cantik pun tak apa. Malu apa bini kita. Tapi ada orang laki-laki malu. Malu kat bini. Baca Al-Fatihah tak betul. Bini dia yang betulkan. Itu yang bagus. Kenapa perlu dimalukan? Yang tolong betulkan Al-Fatihah abang? Boleh. Kalau kau lain yang mendayu-dayu, kau duk minta macam-macam. Kau suruh betulkan Al-Fatihah, malu pula. Baru buka. Nak minta betulkan. Betul. Isteri di belakang, katakanlah isteri lebih tahu mengenai baca Al-Fatihah yang betul ke apa. Kita baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca tu. Tiba-tiba adalah baca-bacaan yang tidak begitu tepat. Boleh pakai. Hukum fiqh boleh pakai dah. Tapi mengikut teranumnya tak cukup ke apa. Isteri kita tegurkan. Macam tu lah. Jadi kita membiasakan diri di rumah. Anak-anak pula boleh tengok bapak dengan mak ni solat berjemaah. Anak apa? Nak ikut. Itu yang untung. Itulah sistem pendidikan melalui perbuatan. Ini yang ditunjuk oleh Rasulullah. Iaitu dia tunjuk dengan perbuatan dia. Bukan saja dalam solat. Dalam perkara-perkara yang orang baik, bercakap cara baik, lemah lembut, apa semua. Jadi orang melihat itulah Rasulullah rahmatan lil alamin. Seorang Rasul yang memberi rahmat kepada seluruh sekalian alam. Mayang seorang-seorang jatuh. Mayang tak ada bini. Tak ada bini. Berapa tak bini ya? Rugi lah mu tak bini. Rugi. Orang lain ada bini dah, nak bini 2 3. Kita tak ada lagi. Bila? Tunggu gapo? Rezeki bini ada, rezeki sore ada, rezeki anak ada. Allah buat siap dah. Buat siap. Tapi tu tak ada kerja. Tak ada kerja cerita lain. Cerita lain. Bila you nikah mungkin Allah bagi rezeki. Sebab rezeki bini akan dapat setelah ada bini. Rezeki anak akan dapat setelah ada anak. Jadi selagi mu tak bini, selagi mu tak ada anak, mu tak akan dapat rezeki tu. Rezeki tu untuk rezeki bini, rezeki anak. Jadi you miss 2 rezeki. Ni kau pergi kahwin. Besar gelas tu. Atuk minum gelas besar. Pasal bunga cengkeh. Tengok bunga cengkeh tu. Campur dengan madu, air panas. Solat didahulukan. Tu wajib. Solat first. Solat first. Assalamualaikum Tok. Keluar dulu. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi dengan Atuk. Zack dah subscribe Atuk punya YouTube kan? Sebelum keluar tu. Kalau belum, YouTube Haji Mat Atuk. Kalau belum lagi, tolong subscribe subscribe. Nak ramai sikit. Baru 200 lebih. Nak 1000 kalau boleh. Lambat lagi lah. Okey. Tajuk kita hari ini ialah jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Dan penjagaan yang pertama ialah dalam soal solat. Jadi dalam soal solat tadi Atuk dah kata, kalau selalu kita tak solat, sekarang kita solat. Okey, peningkatan. Kalau selalu kita solat sendirian, sekarang kita solat berjemaah di rumah dulu dengan bini. Okey, 2. Kalau tak ada bini, kau carilah. Siapa-siapa pun tak belakang. Kalau mulai boleh daripada solat di rumah, pergi ke masjid. Ada peningkatan. Biar ada peningkatan. Assalamualaikum Tok. Keluar dulu Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Biar ada peningkatan. Biar ada peningkatan. Okey, setelah dari segi amalan, waktu kita mulai dah tingkat-tingkat, okey, kita pergi pula peningkatan dari kualiti bacaan.
Kita tingkatkan. Kita jaga. Kalau kita dengar anak kita baca Al-Fatihah tak betul, kita betulkan. Itu yang dikatakan, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Baca Al-Fatihah kena betul. Kena betul. Panjang pendek, huruf mati apa semua kita kena betul. Biar dia dengar. Dia dengar. Tapi tu, saya pun tak tahu. Betul tak betul. Kau buka YouTube. Kau buka YouTube, Al-Fatihah. Mari kita dengar ramai-ramai. Ramai-ramai. Pakak dengar. Oh. Kemudian macam mana nak buat tu? Kau ikutlah dia tu. Ikut. Lama-lama lidah kau tu akan jadi lembut tau. Akan jadi lembut. Jadi lembut. Menyebut ayat-ayat Al-Quran. Akan menjadi biasakan diri kita. Dan kita belajar dengan YouTube, kita tak malu kan. Kalau orang boleh cari ustaz lagi bagus. Perbetulkan dengan ustaz. Cari ustaz, seorang ustaz. Ustaz, saya nak suruh ustaz dengar saya baca Al-Fatihah ni. Ataupun di office ke, kalau you tahu ada seorang tu cara bacaannya cantik mengenai Al-Fatihah, cara tak kira lah dia orang muda ke apa. Atuk pun kadang-kadang Atuk ada seorang anak saudara tu. Dia ni dia muda lagi, baru form 3. Tapi kalau di masjid besar ya. Masjid tu kalau tu imam coti ke apa, dia orang panggil budak ni anak saudara lah. Sebab bacaan dia tu, taranum dia tu cantik sungguh. Dan dia hafiz. Jadi atuk kalau pergi rumah dia, Faiz, minum sini tak? Apa Yasin? Dia panggil Yasin. Dengar. Dengar Yasin nak baca, kau betulkan. Oh, kita baca. Oh, tak betul Yasin, tak betul. Terus dia kata tak betul. Tahu? Jangan main. Oh, yang betul macam mana? Dia bacalah. Yang betul macam ni. Dah betul. Betul ke? Dah betul dah. Macam tu dah. Jadi kita cari orang yang mahir, yang tahu mengenai Al-Fatihah ni supaya kita betulkan. Jangan malu. Macam atuk dulu. Atuk betulkan mak, arwah mak lalu panggil. Mari sini duduk. Baca Al-Fatihah. Kita baca. Tak betul tu. Ini panjang, ini pendek. Ini dengung. Itu kita kena belajar. Jadi kita belajar. Seronok. Best lah motivasi Tok Mat. Tak jemu. Thank you ilmu Tok Mat. Terima kasih KMBJ. Jadi kita belajar. Belajar dengan mak kita. Kalau kita belajar dengan isteri lagi bagus lah. Seronok. Belajar dengan isteri. Isteri. Ya. Tolong dengar abang baca Al-Fatihah boleh? Boleh. Tapi upahnya. Upahnya. Tak apalah. Lepas ni kita upahkan. Macam bini. Nakal juga bini ni. Upahnya. Belum apa-apa lagi dah upah dah. Tak apalah. Baca dulu. Kita bacalah Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Oi, bang, kena betulkan lagi. Lidah tu keras tu. Itulah. Tapi kenapa nyanyi lagu Hindustan lembut? Cukup tahi. Lembut saja. Lembut saja kalau Hindustan. Tapi kalau Al-Quran keras. Itulah syaitan tebal tu. Malaikat nipis. Jadi kita betulkan. Kita betulkan dengan isteri kita kan. Apa nak malu? Kita isteri kita. Malu apa? Itu panggil anak apa semua. Itu cara kita. Jadi maknanya jagalah diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Kita khususkan dulu kepada solat. Tadi kita mendahulukan solat daripada perkara-perkara yang lain. Okey, alhamdulillah jaya. Sekarang kita cuba bacaan wajib dalam solat itu kita cuba baca dengan betul. Bukan cubalah, kena buat dengan betul. Oh, kalau kita nyanyi mendayu tu. Itulah. Kenapa bila kita baca Al-Quran tak jadi mendayu? Tak jadi mendayu. Tengok Syekh Basri. Al-Fatihah. 2 nafas je. 2 nafas je dia tarik. Kenapa Hindustan mendayu boleh? Ya, ayat Al-Kausar tu kita baca 1000 kali. Apa nikmatnya? Oh, banyak nikmatnya. Banyak hikmahnya. You baca 10 kali pun. 10 kali pun dia sudah beri banyak artinya. Al-Kausar ni ialah di antaranya dia banyak. Al-Quran ni semua ada fadilat dia sebab dia kalamullah. Tapi ada ulama ni dia khusus. Al-Kausar ni biasanya untuk orang suka kepada kita. Dia suka kepada kita dan orang yang ada niat tak baik kepada kita boleh cover kita. Itu di antara fadilat Al-Kausar. Tapi pada Atuk macam ni, Li. Atuk lebih suka apabila kita mengamalkan sesuatu itu, hanya Allah yang akan menentukan. Dan apa yang kita nak, semoga Allah terima. Dan Allah kurniakan apa yang kita nak. Atuk suka guna perkataan begitu. Perkataan begitu. Sebab betul ada ulama ada kata ni. Sebab macam kita kata, ada juga zikir-zikir yang Rasulullah bagi secara khusus. Macam zikir Fatimah.
Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 30 kali, Allahu Akbar 34 kali. Jadi 100. Masa itu apabila Fatimah pergi minta orang gaji tambahan, hamba abdi, Rasulullah kata kau tak perlu ambil orang gaji. Kau ambil, kau baca hafal ini, kekuatan engkau 2 kali ganda daripada orang gaji. Kekuatan. Bila nak tidur, kita baca. Kita baca sentiasa. Kemudian awal pagi kita baca. Sentiasa amalkan. 33, 33, 33. Kekuatan dia 2 kali ganda manusia. Sebab Fatimah pergi jumpa Rasulullah, ayahanda dia, minta tukang pembantu. Kerana dia letih. Dia letih, dia tak larat, jaga anak apa semua. Anak dia tu cucu Rasulullah lah. Rasulullah kata tak boleh. Tapi aku boleh bagi. Kau amalkan ni, kekuatan kau 2 kali ganda daripada hamba abdi. Daripada orang lah, daripada manusia. Dia Fatimah balik, dia amal yang tu lah. Khusus. Tapi ada banyak amal-amal yang lain, hanya ulama' yang menetapkan. 1,500, 10. Tapi banyak juga hadis-hadis sahih. Macam kita kata, baca Qul Huwallah 10 kali. Dapat sebuah rumah, sebuah istana di syurga. Ada juga ada hadis sahih begitu. Amalan kita. Jadi kita kena yakinlah apa yang kita dapat. Ketawa pula. Baca Quran pun tak jemu orang dengar. Tak jemu orang. Bos je kurang. Bos je kurang. Lain macam. Zikir pun jika dibaca terusan. Saya juga. Ya, zikir tengok kita selawat. Berselawat. Orang banyak berselawat. Banyak macam apa, kumpulan apa dulu? Kumpulan apa? Kumpulan Arkam tu. Arkam tu. Kebanyakan geng-geng dia kan. Dia banyak lagu-lagu dia. Tentang kebesaran Allah. Tentang selawat. Tentang Asma'ul Husna. Nama-nama Allah. Dia buat. Grup apa tu dulu? Taklah lupa dah. Dia mengamalkan situ. Jadi apabila dalam ayat jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari ahli neraka, kita bermula dengan solat dulu. Kalau nak bincang benda ni banyak, dari segi aurat, dari segi pendidikan, dari segi makan minum banyak. Tapi kita pergi fokus pada solat. Sebab apa? Sebab apabila you lulus solat di pada mahsyar nanti, apabila solat okey, apabila Allah kata okey, semak solat dia. Malaikat pun cek, buka buku. Solat okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Tahajud buat. Solat sunat buat. Solat sentiasa waktu. Banyak di masjid. Maka lulus. Lulus buat. Okey, semak puasa. Lulus. Semak sedekah. Lulus. Semak haji. Lulus. Semak zakat. Lulus. Okey, syurga. Itulah. Itu syurga. Tapi kalau semak solat, fail. Tak solat. Solat jalan-jalan. Gigi rongok. Macam mana ni? Bagaimana? Tengok solat sunat pun tak ada. Okey, neraka. Lepas tu malaikat kata, tak nak ke semak? Ya Allah, dia punya puasa banyak, dia punya haji, dia punya sedekah. No, tak perlu. Tak perlu semak yang lain. Cukuplah dengan dosa tak solat itu terus ke neraka. Ini yang kita takut. Ini yang takut. Kita jangan bangga kita buat 10 buah masjid, tapi solat kita gagal. Berselawat macam mana bacaan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu saja. Panjang adalah. Tapi pendek pun okey dah. Biar dah. Kalau macam kita kata sebelum solat subuh, kita berselawat 1000 kali sebelum subuh. Itu ya. Allahumma salli ala Muhammad. 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 Begitulah. Simple je. Mudah je. Kemudian adalah selawat Ibrahim, macam-macam kita baca tahiyat akhir tu. Itu panjang lah. Tapi kalau kita nak buat yang pendek pun dah boleh terima. Zikir pun jadi baca terus. Betul. Ya, Saifuddin, apa khabar? Selamat pagi je Saifuddin. Apa pagi? Morning Din, apa khabar Cik Din? Saya Din Maksin. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zaid. Tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari ini, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Kita bermula dengan solat. Sebab solat ini adalah semakan yang pertama di pada mahsyar nanti. Jadi tadi Atuk dah sentuh dah. Kita buat anjakan kualiti solat kita. Ada kualiti solat kita. Sekarang kita sudah masuk peringkat bacaan. Bila kita bacaan sudah selesai, kita pergi pula kepada makna. Step dia. Kita kena faham makna. Itu lebih cantik lagi. Bacaan, dah baca dah lulus tak tahu makna, tak apa. Sah dah solat. InsyaAllah tu. InsyaAllah.
Sejak Atuk online, saya dah dapat selawat 600 lebih. Atuk pada hari ini. Sahabat boleh ikut juga? Boleh. Kau mau hebat dia. Hebat. Telinga mendengar, mulut menyebut. Buat macam tu. Istighfar macam mana tu? Astaghfirullah. Cukup dah. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim, panjang sikit. Astaghfirullah cukup dah. Istighfar astaghfirullah ni 1000 sehari. Astaghfirullah. 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 Pendek je. Pendek je. Pendek je. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi apabila kita bacaan dah okey dah, baca Al-Fatihah dah okey dah, sekarang kita pergi kepada makna Al-Fatihah itu. Kita dah upgrade dah. Upgrade. Kita dah tingkat dah. Dah tingkat dari segi pengamalan kita. Dan makna dalam Al-Fatihah. Dan makna-makna dalam bacaan-bacaan kita. Kita rokok, Subhanallahil Azim. Kita sujud, Subhanallahil A'la. Subhanallahil Azim. Maha Agung. Allah yang Maha Agung. Subhanallahil A'la. Allah yang Maha Tinggi. Biar kita tahu makna-makna tu. Makna. Buat kerja sebut nama Allah selalu. Betul. Buat kerja, bismillah lah. Sebelum start apa pun, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah ada barakat. Berjaya atau tidak, Allah akan tentukan. Tapi barakat sudah dapat. Zaid. Kita buat kerja. Tak sukses katakan. Tak sukses. Tapi barakat buat kerja sudah ada. Ada tak semua kita buat jadi slow. Jadi terus. Yang buat saja jadi, yang niat saja jadi, ini Tuhan je. Dia kata kun payakun, dia kata jadi, jadilah. Macam tu kita manusia ni. Ada yang boleh, ada yang berjaya, ada yang tidak. Sebab itu semua adalah ketentuan daripada Allah SWT. Tugas kita buat. Yang berjaya atau tidak, ya Allah. Mega. Assalamualaikum Uncle. Encem. Waalaikumsalam. Mega ni besar. Mega besar. Jadi kita, tahap yang kedua, apabila kita nak menjaga kita, diri kita dan ahli keluarga daripada api neraka, ialah kita fahami makna-makna dalam solat. Fahami makna-makna dalam solat. Dan rukun fi'li kena jaga dalam solat. Rukun fi'li. Takbir kena clear. Allahu Akbar. Telinga kena dengar. Mulut kata, telinga kena dengar. Kemudian baca Al-Fatihah kena jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya kalau kita ada orang sebelah boleh dengar. Kecuali kita jadi imam tu kita kuat sikit lah. Assalamualaikum. Ya Farah. Farah homemade cake. Terima kasih Farah. Terima kasih kerana sudah hadir. Homemade cake sudah hadir. Sudah hadir. Jadi kita jaga keluarga kita daripada api neraka. Iaitu dengan mengutamakan solat. Bacaan, makna. Okey, seterusnya ialah kita pergi kepada rukun fi'li tu ada 6. Kita kejar masa sikit. Yang seterusnya ialah khusyuk dalam solat. Ini payah. Khusyuk dalam solat ni ialah sebenarnya rezeki daripada Allah SWT. Allah yang membuatkan kita khusyuk. Lagi mana so? Bila kita tak khusyuk, kejap-kejap je sampai Singapura. Jumpa dengan kamu. Kejap-kejap pergi Penang. Macam mana ni tu? You jangan berhenti. Kalau tak khusyuk, jangan berhenti solat ni. Tak boleh berhenti. Habis tu macam mana? Kau balikkan. Macam lain kereta api. Kau balikkan. Ingatkan semula. Kau sedang solat. Macam tu lah. Setiap kali agak tergelincir, ambil balik. Agak tergelincir, ambil balik. Masukkan semula. Masukkan semula. Macam tu. Terbentukkan. Jadi kita, sebab itu, khusyuk ni, dia ada beberapa amalan-amalan para ulama' khusyuk ni. Khusyuk ni, amalan kita. Pertama sekali, kita kena ikhlas kita nak solat. Ikhlas. Aku solat lillahi ta'ala. Satu. Itu tahap pertama. Tahap yang kedua ialah, bila kita nak solat, nenek sebelah cik suami meninggal hari Khamis. Oh, innalillahi. Semalam ke bumi. Minta sedekah Al-Fatihah. InsyaAllah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan Al-Fatihah kepada nenek Farah. Nenek sebelah suami Farah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga nenek tenang di sana. Semoga nenek diampunkan dosanya. Kalau solat Zuhur perlu ke baca kuat Al-Fatihah? Tak perlu. Baca slow. Tapi kalau nak baca kuat pun boleh. Tapi
amalan Rasulullah Zuhur tu dia baca perlahan. Kenapa? Wallahu a'lam bissawab. Yang baca kuat ni Isya, Maghrib, Subuh. Kalau Asar dengan Zuhur perlahan. Kalau nak baca kuat pun boleh. Boleh tak? Tidak dia tidak mengganggu solat tu. Nah, tapi biasanya siang hari ni kenapa Rasulullah mengamalkan baca perlahan? Pertamanya orang sedang buat kerja. Itu cantiknya solat ni dalam Islam. Kadang-kadang orang sedang tidur. Itu cantiknya. Ya, Al-Fatihah sama-sama kita. Amin. Alhamdulillah kita bangun awal. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah kita bangun awal. InsyaAllah, insyaAllah. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Hamid. Terima kasih. Terima kasih. Lebih baik kuat supaya syaitan tak kacau kita. Tapi akan rasa pelik lah apabila waktu Zuhur kita baca kuat kan. Sebab semua dia orang baca sir dia panggil. Bukan jahar. Jahar tu kuat. Jadi kita solat ni kita kena ikut Rasulullah. Rasulullah kata solat sebagaimana aku solat. Itu sabda Rasulullah. Solatlah sebagaimana aku solat. Jadi kalau Rasulullah solat macam tu perlahan, kita bacalah perlahan. Itu cara dia lah. Cara dia. Begitu juga dalam bacaan-bacaan yang lain. Kita ikut Rasulullah bacalah. Kita baca yang tu. Baca yang tu. Jadi untuk memperbaiki kualiti solat ini, iaitu pertama ialah khusyuk. Atau nak pergi ke last part ini ialah khusyuk. Jadi khusyuk ini sebenarnya bukan senang nak dapat khusyuk. Tapi kita jangan berhenti kalau kerana tidak khusyuk. Kita teruskan. Sebab syaitan akan mengganggu kita. Tempat tak gatal jadi gatal. Tempat tak sakit jadi sakit. Jadi itulah syaitan akan menyocok kita. Sebab pagi-pagi syaitan duduk ada hidung kita. Hidung kita dia akan buat. Tadi kita sebalik kepada asal. Pergerakan tu kena jaga. Pergerakan tu hanya ada 3. Lebih daripada 3 batal. Batal solat. Itu kena jaga. Kena jaga. Mana kalau nak garu, katakanlah nak garu ada benda, ada gatal di sini, tak boleh tahan dah. Tak boleh tahan. Jadi kalau kita angkat tangan tu kita cuit. Apabila kita cuit ni, jari nak bergerak lama boleh. Tapi tangan ni tak boleh. Anggota kasar dia panggil. Anggota besar kalau nak garu macam tu tak boleh. Tapi kalau naik atas sekali sampai kat gatal buat gini. Buat dengan jari. Boleh. Tak batal. Tak batal. Uncle, saya pernah jumpa ada seorang tua tu usia dah 80 tahun tapi dia malas solat. Allahu Akbar. Kesian dia. Allah belum bagi hidayah kepada dia. Selalulah bagi tahu dia. Solatlah pak cik. Solatlah pak cik. Beritahu dia. Solatlah pak cik. Itu yang kita takut dalam hidup ini. Allah tutup dan akhirnya kita mati tanpa solat. Maka sudah tentu kita akan masuk neraka. Masuk neraka. Dan neraka Allah ni amat pedih. Kita api mancis pun tak boleh dah. Apalagi kalau api di dapur pun tak boleh dah. Api neraka. Kalau bara neraka je, sekecil je bara neraka jatuh ke dunia, hancur dunia. Dunia hancur. Bara neraka terpecik je. Bara neraka. Bukan api neraka, bara neraka. Terpecik ke dunia sekarang ini, hancur dunia. Allahu Akbar. Nauzubillah min zalik. Menakutkan. Aiman, Assalamualaikum Pak Cik, selamat pagi. Semoga murah rezeki, amin. Semoga kita semua murah rezeki. Berkat daripada doa Aiman, terima kasih. Waalaikumsalam. Setiap kali terjumpa dia atau datang ke rumah dia, saya sedih. Saya selalu minta Allah buka pintu hati dia. Okey, ada cara dia Mega. Pertama sekali ada cara dia. Ada cara dia, you solat di rumah dia. Dan you minta atuk jadi imam dia. Ataupun you belajar dengan dia. Atuk boleh tak tolong dengar saya nak baca Al-Fatihah ni, atuk betulkan. Itu kaedah. Kita orang tua ni kita lebih menghormati dia. Kononnya dia lebih tahu, lebih pandai, lebih hebat daripada kita. Walaupun kita dah tahu. Apalagi kalau kita tak tahu, kita minta dia. Tok, saya rasa tak betul lah saya baca Al-Fatihah ni. Saya baca boleh? Ya boleh dia dengar. Macam tu. Sedikit-sedikit lah. Pelan-pelan masuk. Kemudian tarik dia pergi masjid ke apa ke, kena buat macam tu lah. Alhamdulillah saya sempat solat subuh tu. Alhamdulillah. Solat sunat fajar pun penting. Syah, terima kasih. Terima kasih Mega, kita doakan supaya dia mendapat syafaat dan redha daripada. Doa itu cantik dah. Kita doa ramai-ramai. Tapi macam Mega ni dia rapat, dia kena usaha sesuatu. Usaha menyelamatkan dia daripada api neraka. Dapat pahala besar tu Mega. Pahala besar sangat. Itu termasuk dalam bab you berbuat baik kepada orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Aiman. Assalamualaikum. Kalau kita niat nak bertaubat tu macam mana? Bertaubat
dia tak ada niat. Tak ada niat. Taubat ni, you bertaubat ya lah. Ya Allah, ya Tuhan aku bertaubat. Tidak akan melakukan. Cuma dia ada SOP taubat. SOP taubat. Astagfirullah. Astagfirullah. Dia bertaubat begitu je. Dia sebut. Dan SOP taubat ni pertama sekali, kita niat tidak akan mengulangi dosa yang sama. Itu baru niat tidak mengulangi. Kalau niat nak taubat, tak taubat lagi. Niat, ya Allah ya Tuhan aku tidak akan mencuri lagi. Contoh gitu. Ya Allah ya Tuhan aku tidak akan jadi seorang penipu lagi. Contoh begitu. Itu bertaubat. Pertama sekali SOP taubat ini dapat taubat nasuha dia panggil, iaitu taubat yang diterima oleh Allah SWT. Pertama sekali mengaku tidak akan mengulangi lagi dosa itu, satu. Yang kedua, menyesal di atas perbuatan itu. Menyesal yang amat sangat. Menyesal. Dan yang ketiga, dengan taubat itu kita tingkatkan amalan baik kita. Tingkatkan amalan baik kita. Kalau sebelum ni, kalau malas solat kena rajin, malas zikir kena rajin, barulah kita mengharapkan positif kita dengan Allah agar Allah terima taubat kita. Macam tu li. InsyaAllah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Jamilah. Ya. Mega. Selalunya bila anak-anak cucu solat, dia selamba je kat TV. Kena ajak dia. Pasal tak ajak dia buat selamba. Kalau pergi dah. Tok jadi imam tu. Bagi tahu dia. Tok jadi imam tu. Ataupun macam tu kata tadi. Ambil Al-Quran, duduk depan dia. Tolong betulkan baca Al-Quran ni. Macam mana? Sudah. Tengok respon dia. You try dulu. Kemudian you beritahu tu. Try dulu. Itu kaedah kita. Senang je, niat saja. Aku solat sunat taubat 2 rakaat. Itu solat sunat taubat. Tapi nak taubat biasa. Itu solat sunat taubat. Kerana Allah Ta'ala. Betul lah. Betul lah kamu cakap tu. Tapi kata Dali tadi, macam mana nak niat taubat? Niat taubat tu tak ada niat. You terus bertaubat je. Kalau solat sunat taubat tu boleh. Lebih-lebih lagi solat sunat taubat ni kita buat 2 rakaat bersama dengan solat malam. Sama ada qiyamul lail ataupun tahajud. Buat solat taubat. Masa tu. Cantik. Terima kasih kamu. Saya buat dengan sopan. Bila dengan orang tua-tua ni, jangan datang dengan cara yang kasar. Betul. Saya betul. Betul lah tu. Betul. Betul. Itulah. Atuk suka program kita ni biar dua pihak. Orang yang lebih tahu, tolong cerita. Salah ke betul jangan kira. Apa you faham, you tahu, you cerita. Ada orang lain betulkan. Atuk begitu juga. Mungkin ada silap, salah. You all betulkan. Atuk betulkan. Itulah jadi baru program kita ni jadi hidup. Program jadi program bersama. Bukan bersama. Dia tidak live Atuk ni, Atuk tak nak jadikan sama dengan live orang lain. Dia seorang je cakap tak ada. Orang type dia tak peduli apa yang keluar pun. Atuk tidak. Atuk akan baca, orang lain dengar, orang lain pun. Jadi maknanya kita akan fokus kepada program live tu. Anggapkan program bersama. Jadi sama macam kita berada di masjid. Tapi masalah di masjid ni kurang soalan. Orang malu nak tanya. Tapi kalau di live di TikTok ni atau di Facebook di TikTok lah macam itu ni, orang akan bertanya senang je. Orang akan bagi pendapat. Orang tak malu. Kurang malu. Ya uncle kata tu dah buat. Suruh dia semak Fatihah. Cucu dia jawab baca je lah. Tak apalah. Tak apa. Okey, kalau dia kata baca je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak tu? Tanya dia gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Betul tak? Betul. Apa makna? Apa makna? Macam tu lah. Kenalah. Sebenarnya, bagi orang yang hatinya masih hitam tertutup, cuba tengok sejarah dia. Dosa dia banyak mana. Apa dosa yang besar? Ini. Di antara dosa yang besar mungkin yang menjadi tertutupnya seorang manusia itulah dosa dengan ibu bapa dia dulu. Ataupun dosa dengan anak-anak. Jangan kata anak saja durhaka. Ibu bapa pun durhaka pada anak-anak. Menyeksa anak-anak. Dia kena cek dulu. Ataupun dia ada buat sesuatu yang buruk kepada jiran. Atau kepada adik-beradik dia. Kena cek dulu. Dia kena minta maaf dengan orang-orang tertentu dulu. Kena buka dulu pintu dosa itu. Supaya dosa keluar, barulah masuk iman dalam badannya. Ini kena cek. Kadang-kadang kalau terlapor teruk, sehingga nak mendengar ayat Quran pun tak nak. Dia ada sesuatu dosa yang besar. Yang dia mesti buang. Dan dia mesti bertaubat dengan Allah SWT. Sebab itu orang kata kena cek. Dosa kita ni kita kena cek. Sama juga orang yang kenapa aku susah dapat rezeki. Atau kenapa aku selalu sangat dapat susah. You check you punya dosa. Hubungan you dengan Allah. Hubungan you dengan ibu. Hubungan you dengan suami. Suami you selalu sakitkan hati suami ke.
Macam tu lah. Macam tu lah. Kita kena jaga. So, Mega, please. Check dia. Check dosa dia. Apa dosa dia sebenarnya? Mungkin dia berdosa dengan isteri dia. Ataupun ada isteri dia yang tak ampun, tak maafkan dia. Kena check. Kena check. Kalau lebih terror, baca. Teruskan, kami terdiam. Dia tak sayang cucu dia ke? Kau lebih terror, baca. Terus, kami terdiam. Dia tak sayang cucu dia ke? Dia tak apalah. Tapi kena check dosa dia. Cuba check dengan adik-beradik dia. Dengan angka-angka yang lain. Apa sebenarnya dosa yang pernah dibuat oleh orang tua ni. You kena check. Macam mana kalau kita berdoa dalam bahasa Melayu? Itu ya cantik. Doa bahasa Arab ni terbaik. Tapi kalau kau tak tahu makna, tak ada gunanya. Yang tak tahu makna, tapi kau baca dapat pahala, ialah Al-Quran. Tapi kalau bahasa Arab, kau tak tahu makna, tak dapat apa pun. Pertama, kau tak faham. Kedua, kau baca bahasa Arab itu tidak mendatangkan apa-apa. Lebih baik kalau kau berdoa dalam bahasa Melayu. Sebab kau faham. Kau faham. Terbaik. Sebab doa ni Allah faham. Dalam bahasa Cina boleh, bahasa Hindustan boleh, Jepun boleh, Korea semua boleh. Sebab yang tak boleh cakap Melayu ni solat. Solat tak boleh. Solat tak boleh. Dalam solat tak boleh dalam bahasa lain kecuali bahasa Arab. Kecuali bahasa Al-Quran. Dalam solat. Orang Cina boleh doa bahasa Cina. Khutbah pun begitu. Nak baca khutbah bahasa Cina boleh. Tapi apabila baca Al-Quran, kena baca Al-Quran. Kena baca hadis. Cantik. Pertanyaan Dali. Cantik. Jadi, you berdoa apa you nak. Dan you kena faham. Baru you menghayati doa tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Besarnya dosaku, ya Allah. Aku pernah buat kepada orang itu gini-gini. Ya Allah, dia sudah pun meninggal dunia. Ya Allah, aku mohon keampunanmu, ya Allah. Agar aku tidak menghalangi perkara yang sama. Ya Allah. Itu dah segitu doa. Ataupun kita nak supaya Allah angkatkan iman kita. Ya Allah, angkatkanlah imanku, ya Allah. Ya Allah, ringankan segala tubuh badanku ini untuk solat kepadamu, ya Allah. Ringan, ya Allah. Janganlah engkau menekan. Aku ni kecil, aku ni... Kita ni is nothing depan Allah SWT. Tak ada. Macam itulah kita berdoa. Cantik tadi. Coba. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Lang kuning. Apa khabar? Tok. Yo. Tok. Ya. Terima kasih. Boleh dalam solat doa bahasa Melayu. Dalam hati. Tak boleh sebut di mulut. Betul? Kau mau solat. Apabila semasa kita sujud, kita dalam hati. Ya Allah, ampunlah dosaku. Ya Allah, aku nak apa? Masa sujud tu, dalam hati. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdis. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdis. Subhana rabbiyal. Itu dalam bahasa Arab boleh disebut. Doa nak benda lain dalam hati. Dalam hati. Cantiklah kamu ni. Itulah. Salam pagi. Salam pagi. Ami Foxy. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit boleh kata? Boleh, Ami. Muncul dia. Nama-nama sekali. Ami selalu masuk dah kan? Masuk dah. Terima kasih. Kelebihan sedekah subuh tu. Sedekah subuh banyak kelebihan dia. Bagi nak menyembuhkan penyakit. Niat, katakanlah mak sedang sakit. Ya Allah, ya Tuhanku, ini sedekah subuhku. Dan pahalanya, semoga dapat mengubat penyakit ibuku. Itu masukkanlah RM1 dalam tong. Kalau penuh besok, duit tu buat bagaimana? Makan roti canai. Tak boleh. Ambil duit tu, kau buat pergi masjid. Kumpul-kumpul semua, katalah 100 ke 120 buat pergi masjid. Itu sedekah subuh. Sebenarnya, ada setengah ulama kata, sedekah ni bila-bila pun boleh. Bila-bila pun cantik. Bila-bila pun cantik. Tapi ada ulama meletakkan sedekah subuh. Sebab kalau ulama meletakkan sedekah subuh, berarti kau kena solat subuh. Kalau kau tak solat subuh, kau tak boleh. Sedekah subuh, tak solat, tak jadi. Tak jadi. Sedekah ni, apa pun sedekah, di mana-mana pun, memang pahalanya. Sebab itu, orang yang sudah mati, apa yang dia minta apabila dia hidupkan semula, apa yang dia nak buat? Dia minta dengan Allah, ya Allah, hidupkanlah aku satu hari. Aku nak hidup. Allah tanya, kenapa kau nak hidup satu hari? Aku nak sedekahkan semua harta aku kepada. Maknanya, bocor rahsia. Betapa besarnya orang bersedekah. Bocor rahsia. Allah beritahu. Itu semua dalam Al-Quran tu. Dalam Al-Quran. Bukan hadis, bukan. Allah semua minta dengan Allah, hidupkan semula kerana aku nak sedekah. Kita tak duit banyak, dia tinggal kat anak-anak. Anak-anak bergaduh. Itu yang jadinya. Ya, Saudi masa terbaik. Baik. Tok, kena Andrew Tati tak? Andrew Tati. Mana satu tu? Tok, kena Andrew Tati. Tak ingat tu? Mana satu tu? Andrew Tati. Dapat masa tambahan ke dari nenek?
Pukul apa dah? Wow, 10.30 dah. 10.30 dah. Adik sikit. Okey, kita nak habiskan sedikit lagi mengenai ayat Al-Quran ini. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita jagalah diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Jadi kita dah bermula dengan solat dulu. Tajuk ni panjang sebenarnya. Boleh buat berhari-hari. Assalamualaikum Pak Jimat. Selamat pagi. Ya Hanidah. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Saifuddin. Terima kasih. Hanidah Hamzah. Terima kasih. Sama juga Din. Kalau kita kata anak nak ambil exam. Buat sedekah. Sedekah subuh boleh. Sedekah bila-bila boleh. Niat aku sedekah ini adalah agar anakku dipermudahkan dalam peperiksaannya. Mendapat kecemerlangan. Masukkan dalam hati. Itu sedekah kita. Mana sedekah kita itu sedekah yang fokus kepada apa yang kita nak dalam hati kita. Apa kita nak. Ada juga sedekah yang kita sedekah je. Kita sedekah. Tak ada nak apa-apa. Serah kepada Allah SWT. Allah nak bagi yang baik-baik kepada kita. Alhamdulillah. Kita sedekah. Ada juga. Ada juga itu. Ada juga sedekah hari Jumaat. Kan? Selepas saja solat Jumaat, maka 10 milo pun berjalan. Kita sedekahlah. Aku sedekah ini agar isteriku semakin sayang kepadaku. Boleh juga. Boleh juga. Sebab tu orang perempuan dia tengok, kenapa ni aku ni cukup sayang kepada suamiku. Tak sayang apa? Suami kau duduk sedekah dalam masjid tiap minggu. Contoh. Orang perempuan tak pergi masjid kan. Salam on senangi kan saya. Terima kasih on. Saya pun dia masa sama-sama. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On apa khabar on? Terima kasih kerana subscribe Atuk punya YouTube. YouTube on channel. Terima kasih. Tajuk kita hari ini ialah jagalah dirimu dan keluargamu, ahli keluargamu daripada api neraka. Jadi cara nak jaga yang pertama ialah jaga solat. Haji On ada Melaka. Ni jalan-jalan. Wah, naik ferry lah tu Melaka. Jangan pergi Hard Rock Cafe Melaka sudahlah. Naik ferry lah Melaka. Tu pun naik River Cruise. River Cruise cantik Melaka. Hebat. Masa tu Ali Rustam ke buat tu. Wah, hebat dia. Jadi kita jaga solat. Tadi dah kita banyak dah baca-bacaan, cara bacaan, jaga waktu solat, di awal waktu bacaan, dan khusyuk dalam solat. Kita jaga solat. Sebab apabila solat kita diterima, insya-Allah kita akan masuk syurga dengan mudah. Dan lepas kita khusyuk dalam solat apa semua dah kita bacaan semua tu, kita tambahkan dengan doa-doa dalam waktu sujud dan sebagainya. Jadi itulah tajuk kita hari ini. On Maggie. Mai. Tengok kapal selam. Tengok kapal selam yang tak menyelam. Kapal selam atas darat. Tapi baiklah tengok kapal apa tu. Macam si Tanggang punya kapal tu. InsyaAllah saya akan jumpa Ayah Haji di rumah di Kota Baru. InsyaAllah boleh. Kalau ada kelapangan, boleh kita buat-buat, borak-borak. Senang channel. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi untuk itu cukuplah untuk hari ini. Terima kasih banyak Walaupun lambat sempat juga berjumpa sekejap. Buca sekejap. Atuk mula pun agak lewat tadi. Tapi kita berhenti lambat. Dapat berjumpa di sini. Jadi itulah. Ayat ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Iaitu jagalah dirimu dan ahli-ahli keluargamu dari api neraka. Kita bermula dengan jaga solat. Sebab nak minta tolong. InsyaAllah. Amin. Jaga solat. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan-rakan sahabat yang belum lagi subscribe Atuk punya YouTube, Haji Mat Atuk. Terima kasih.